Hi guys, welcome. I'm Elaine from Union Road, your organizer for the upcoming SPM Masterclass. Miss Lee has picked some SPM questions for you and she will tackle them in this first of 3 class preview videos. If you want to try out the questions before watching this video, you can download it on our SPM Masterclass website. In her full class, Miss Lee will be going through common topics that came out in past year exams, plus the right way to answer them. By the way, she's going to show you how to present your formula answers so that you don't lose marks. So register now at unionroad.com/SPM Masterclass. I'll see you there. Halo murid-murid, hari ini Cikgu Lee ingin berkongsi dengan anda semua tentang ikatan kimia. Tahukah anda semua soalan ikatan kimia ni adalah soalan yang penting tau. Almost setiap tahun akan keluar dalam peperiksaan SPM sama ada kertas 2 struktur ataupun dalam soalan esei. Jadi jom, mari kita sama-sama tengok macam mana nak buat soalan ini. Ya? Okey, soalan 1. Seperti mana terpapar dalam skrin, anda diberi atom Q dan R. Kedua-dua ini masing-masing mempunyai nombor proton 6 dan 17. Anda dikehendaki menerangkan tindak balas antara Q dan R ini boleh menghasilkan sebatian yang mempunyai takat lebur yang rendah. So di sini ada 2 keyword, iaitu sebatian yang mempunyai takat lebur rendah. Penting di sini. Right? Okey, jadi sebelum itu cikgu akan kongsikanlah tips cara-cara kamu nak jawab soalan ni dengan tepat. Ya? Okey, jom lihat. Jadi mula-mula sekali anda semua mungkin boleh tuliskan short notes, nota ringkas. Contohnya kita letaklah atom Q dan atom R. 6 dan 17 tu masing-masing adalah bilangan elektron. Tadi soalan kata nombor proton, tapi kenapa sekarang cikgu kata elektron? Kenapa? Ya, betul. Sebab atom adalah neutral. Bermaksud bilangan proton dan bilangan elektron adalah sama. Ya. Okey, jadi langkah pertama selepas kita dah tulis atom Q dan atom R, masing-masing ada 6 dan 17 elektron. First kali mesti tulis susunan elektron masing-masing, iaitu 2.4 dan 2.7. Jadi apa maksud angka ini? Ya, sudah pasti anda tahu bahawa ini adalah susunan elektron yang belum ataupun tidak mencapai susunan elektron yang apa? Yang macam mana? Yang oktet. Okey. So, jadi apa yang mereka perlu buat? Ya, betul. Jadi ini bermaksud untuk capai susunan elektron yang oktet, Q ini dia masih kurang 4 elektron. Yang R pula kurang 1. Jadi ini bermaksud Q dan R ini akan kongsi elektron. Jadi sebatian yang terbentuk daripada hasil perkongsian elektron, kita panggil mereka adalah sebatian kovalent. Jadi selepas ini barulah kita akan sambungkan ini kepada soalan yang ditanya, iaitu kenapa takat lebur dia rendah. Ya? Okey. So ini adalah tips, cara-cara kamu kena buat rangka dahulu sebelum jawab soalan. Ya? Okey, seterusnya kita lihat. Okey. Contohnya tadi kita dah tulis susunan elektron, right? Okey. Langkah yang pertama ialah kena ceritakanlah susunan elektron ataupun anda boleh terus berikan bilangan elektron valence. Ya? Jadi di sini anak-anak kena ingat ya, perkataan atom adalah sangat-sangat penting. Kena sebut perkataan atom. Kalau tak sebut atom, tolak markah. Ya? Okey, langkah pertama kita cakap dua-dua terus. Q dan R mempunyai 4 dan 7 elektron valence masing-masing. Okey. Selepas itu kita cakap apa? Yes, tidak mencapai susunan elektron yang oktet. Jadi mereka perlulah berkongsi elektron dan membentuk sebatian kovalent QR4. Sebabnya ialah satu atom Q berkongsi dengan 4 atom R. Ya? Jadi formula mereka adalah QR4. Okey, sebatian kovalent. Kita tahu bahawa setiap zarah akan tertarik antara satu sama lain.
Jadi daya itu bergantung kepada jenis ikatan yang terbentuk. Kalau ion yang terbentuk maksudnya itu adalah ikatan ionik. Tetapi sekarang ini mereka kongsi elektron. Ya, atom Q dan A berkongsi elektron. Jadi ini bermaksud daya yang terbentuk antara molekul QR4 itu dipanggil, nak test apa? Iaitu daya van der Waals. Seperti mana kita tahu bahawa daya van der Waals ini adalah daya yang lemah. Jadi daya yang lemah antara zarah, maka dia hanya perlu sedikit, ya, tenaga haba yang sedikit sahaja untuk mengatasi daya tarikan ini. Jadi sebab itulah takat lebur untuk QR4 itu adalah rendah. Jadi daripada sini anak-anak akan dapatlah 6 markah. Ya, macam mana dapat 6 markah? Kalau lihat di sini hanya ada 5 poin sahaja. Jadi poin yang lagi satu adalah berkenaan dengan gambar raja. Jadi kena lukis satu gambar raja untuk menunjukkan sebatian QR4. Seperti dalam gambar raja yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, jadi di sini cikgu nak kongsikan lagi tips, ya, pantang larang semasa anda melukis gambar raja ini. Iaitu di dalam sini kena labelkan Q, R. Ini kena labelkan dan pastikan ada perkongsian elektron, ya. Kalau di sini kita tengok sini ada satu pasang, sini ada satu pasang, sini ada satu pasang dan sini pun ada satu pasang. Right? Ya, okey. Jadi itu adalah cara menjawab soalan ikatan kimia bagi soalan 1.